علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Pertama kali kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Tirmizi, juga kepada guru-guru kita. Wa ala ma nawaina wa ala ma nawabihi asadakuna sabun wa ala ma nawabihi Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari wa ala Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrah At-Tirmidhi wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau suara tak jelas boleh bagi tahu. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah kumpulkan kita sekali lagi. Ini kalau malam kedua dengan anak membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Sekali lagi yang kita perlu tahu ni adalah semata-mata kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tu main berkira-kira, ni pasti kita tak akan mampu untuk baca Syama'il malam ni. Belum merasa layak lagi. Belum layak lagi. Jadi kalau Allah tu berkira-kira dengan apa yang kita buat pagi tadi ataupun apa yang kita buat selama kita hidup, kelalaian kita dalam ibadah pun ada lalai, macam mana yang luar ibadah tu. Jadi kita tak merasa layak untuk membaca Syama'il. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pemurah. Itu walaupun dengan dosa-dosa kita, dengan cacat cela pada ibadah-ibadah kita, ni masih lagi Allah jemput untuk kita buat amal. Masih lagi Allah jemput kita di dalam majlis ilmu walaupun online tu. Masih Allah jemput. Jadi kalau kita rasa macam tu, akhirnya tak mampu. Kita buat amalan pun, amalan tu memang kerana semata-mata kehendak Allah. Bahkan kalau kita tengok perkataan Nabiullah Daud alaihi salam, perkataan Nabi Daud alaihi salam, ni beliau kata apa? Ya Rab, kaifa ashkuruk wa syukru min ni'amik. Wahai Tuhan, wahai Allah, kaifa ashkuruka, kaifa ashkuruk. Bagaimana boleh aku nak bersyukur kepada kamu? Macam mana aku nak bersyukur kepada kamu? Wa syukru min ni'amik. Sedangkan syukur tu pun sendiri daripada nikmat kamu. Maksudnya kalau Allah tak bagi syukur, kita tak akan mampu untuk bersyukur. Dan kita nak bersyukur atas ibadah kita, padahal syukur tu datangnya daripada Allah sendiri. Dia macam mana tu? Dia semua amalan-amalan kita tu bukan atas ibadah kita, bukan sebab atas kemampuan individu kita tak. Tahil, itu adalah semata-mata kerana Allah. Jadi kita sambung pembahasan daripada babus solat tatawwu' fil bait. Bab solatnya sunnah di dalam rumah. Jadi anak nak tambahkan satu perkara. Ni kalau membuat ibadah sunnah ataupun solat sunnah, ni bagusnya dalam rumah. Tu kalau memang boleh, maknanya memang boleh tu. Sebab ada orang bila dah lepas solat fardu contoh, nak buat ba'diyahnya di rumah. Nanti bila dah sampai rumah dah lain dah ceritanya. Dah sampai rumah ni kakak buka drama, mak masak makanan, ayah ajak tengok bola ke sebagainya. Akhirnya susah. Kita niatnya nak ba'diyah kat rumah, bila kat rumah dah lain dah. Jangan kat rumah tu. Lepas solat tu kita dah, kalau dah pegang handphone tu dah lain dah tu. Dalam kereta dah pegang telefon tu dah lain dah. Jadi susah untuk kita solat di rumah tu. Susah sebenarnya. Jadi kalau agak-agak rasa macam solat bila kita nak buat ba'diyah qobliyah, bila dah habis solat fardu nak buat ba'diyah dekat rumah, sampai rumah tak jadi. Bagusnya kita solat ni dekat aula. Ataupun kita solat dekat masjid, dekat surau. Lepas solat jemaah dah langsung ba'diyah. Sebab apa? Nanti takut ke rumah dan dah ceritanya jadi lain nanti. Macam tu juga ada beberapa perkara yang walaupun afdolnya lain, tapi kadang mengikut ahwal kita, individu kita, secara individu lain. Contoh solat sunnah. Solat sunnah, ada beberapa solat sunnah yang bagusnya solatnya secara individu ataupun bahasa Arabnya infiradi. Solat taubat. Contoh solat taubat ataupun solat hajat. Tapi kalau boleh solat hajat sendiri, maknanya kita tak buat program apa-apa untuk kawan-kawan ke apa di sekolah. Kita tak wajibkan untuk solat tahajud. Tapi kita boleh bangun tahajud sendiri, ni bagus. Tapi kalau tak boleh macam tu, kita ni bukan jenis orang yang boleh berdiri atas kaki sendiri, jenis orang yang ikut
ikut suasana. Jadi kita buat suasana ibadah. Jadi solat tahajudnya secara berjemaah. Solat taubatnya secara berjemaah. Kalau sebahagian madrasah-madrasah atau mahad-mahad, solat duhanya secara jemaah. Walaupun yang baiknya secara individu, secara sendiri. Tapi kalau sendiri tak jalan, bagusnya buat jemaah. Sama juga dengan solat atau zikir. Zikir. Kalau di pelis tu kan zikir ni sendiri tu alhamdulillah. Zikir sendiri tu ataupun zikir secara perlahan. Ini memang jadi sunnah zikir secara perlahan dan sunnah juga jahar. Jadi dua-dua ni sabit ataupun ada dalam hadis, ada dalam dalil. Nak zikir secara perlahan, silakan. Nak zikir secara jama'i, silakan. Tapi yang kita tengok ni, zikir jama'i pun, maknanya bila imam pakai mic pun, itu tak semua jemaah yang berzikir. Macam mana kalau zikirnya sendiri-sendiri? Itu beberapa kenalan anak ni yang memakai pandangan bagusnya zikir sendiri. Akhirnya apa? Bila solat jemaah dengan dia, ni sebahagian orang je lah. Bila solat dengan dia, bila habis solat dia caw. Dia caw bukannya dia sambung zikir. Dekat luar tak. Bila dekat luar tu dia main handphone je ni, main game ke apa sebagainya. Tu akhirnya apa? Hujung-hujung tak berzikir. Kalau elok, kalau macam ni, baiknya kita berzikir secara jemaah dan jahar. Bagus. Masuk pembahasan babu majah fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ada mukri. Mukri ada. Izzat semalam tak ada. Ada Ustaz, ada insya-Allah. Mana? Ada. Bagus Izzat. Sebelum tu selain Izzat ada lagi tak? Selain Izzat ada. Kalau ada lah, lelaki lah, perempuan tak boleh. Ni kita nak jalan kepada Allah ni dalam keadaan walaupun dalam keadaan saya Isfahan. Kita nak jalan kepada Allah ni dalam keadaan merangkak-rangkak. Jadi macam Izzat semalam tu bacanya Ibnu Muthani, bacanya Ibnu Muthana tu. Jadi walaupun merangkak-rangkak macam tu lah kita dengan Allah yang macam tu. Sebab apa? Sebab dalam syurga ni kalau kita buat amal, in ahsantum di anfusikum. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang buat baik, kalau kalian buat baik, itu baiknya pada kalian. Jadi segala tak ada bahasa istilah putus asa dengan Allah ni tak ada. Sebab apa? Nanti bila kita buat baik, yang masuk syurga tu bukan Allah. Yang masuk syurga tu kita. Kalau kita buat jahat, ada orang bila dia beramal, tiba-tiba dia terjerumus dalam dosa, maksiat. Terjerumus dalam maksiat. Ataupun dia amal, tapi Allah tak kabulkan pun doa aku. Akhirnya dia mengeluh. Akhirnya dia tinggalkan amalan dia. Ini orang yang putus asa dengan Allah. Kalau macam ni, kat hujungnya baik atau buruknya kembali pada masing-masing kita. Jadi kalau kita beramal, Allah tak bertambah kaya. Kalau kita buat dosa pun Allah tak jatuh miskin. Jadi kita nak walaupun kita dah banyak-banyak dosa, tu jangan sesekali putus asa dengan Allah, jangan. Jadi merangkaklah bahasa ulama-ulama orang-orang dulu. Pastinya kita nak jalan kepada Allah walaupun merangkak. Walaupun Izzat semalam tersasul-sasul, tu ya macam tu. Merangkak-rangkak kepada Allah. Jadi kita nak mati dalam keadaan tu. Walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak kepada Allah. Saya Isfahan boleh baca. Boleh minta izin Ustaz Ihsan untuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Qala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta تقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان. Sayyidina Abdullah bin Shaqiq radhiyallahu ta'ala menyatakan, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, baginda berpuasa sehingga kami mengatakan sesungguhnya baginda berpuasa. Manakala pada ketika lain beliau Rasulullah juga tidak berpuasa sehingga kami mengatakan sesungguhnya baginda tidak berpuasa. Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh selama sebulan semenjak datang ke Madinah kecuali puasa bulan Ramadan. Okey, Al-Imam Mubarakfuri mensyarah dalam Jamu Wasail. Bahasa hadis ni mengisyaratkan tak ada satu bulan pun yang berlalu. Dalam setiap bulan mesti ada Nabi SAW berpuasa. Wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun kamilan. Maknanya apa? Setiap bulan tu Nabi mesti ada puasa dalam tu. Ni Al-Imam Mubarakfuri katakan. Tu makna pertama ataupun hikmah pertama. Yang kedua,
kenapa Nabi SAW tu tak berpuasa panjang? Padahal kalau kita tengok ulama-ulama kita, bahkan ada yang puasanya sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan puasa, hari 2 hari raya dan 3 hari lain, kecuali 5 hari tu. Jadi kenapa Nabi SAW tak puasa panjang? Ini memang tugas Nabi tu untuk mengajar kita. Jadi supaya apa? Supaya kita tawasud ataupun iktisad dalam agama. Maknanya kita bersederhana. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun, hukumnya makruh. Hukumnya makruh bagi orang yang tak mampu. Maksudnya apa? Kalau dia puasa tapi dia lagi tak lemah semangat dalam belajar tu, ataupun dia lemah semangat dalam khidmat pada kedua ibu ayah, ataupun buat kerja semakin long life tu. Kalau orang macam ni, eloknya dia buka puasa. Eloknya dia tak puasa. Kecuali ada beberapa hari patutnya dia untuk berpuasa. Yang ketiga, qudumul Madinah. Memang Nabi SAW tu bila dah ke Madinah, lepas tu baru puasa. Sebab banyak hukum hakam itu munculnya ataupun turun ayat hukum hakamnya di Madinah. Kalau puasa tu sendiri, turunnya pada tahun kedua Hijriah. Okay, sambung. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من شهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلى رأيته مصليا ولا نائما إلى رأيته نائما. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyatakan bahawa beliau ditanya mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpuasa beberapa hari dalam bulan tertentu sehingga kami menyangka baginda tidak akan berpuasa penuh selama sebulan. Baginda juga tidak pernah tidak berpuasa dalam ketika tertentu sehingga kami menyangka bahawa baginda sama sekali tidak mahu berpuasa pada bulan tersebut. Jika engkau ingin melihat baginda solat di malam hari, engkau tentu akan melihat baginda melaksanakannya. Begitu juga sekiranya engkau melihat baginda tidur di malam hari, maka engkau tentu akan melihat baginda tidur. Hadis pertama dengan hadis kedua lebih kurang. Dan macam ni juga kita jumpa pada hadis solat duha. Hadis solat duha. Tidaklah Rasulullah SAW sentiasa buat, hari ni buat duha, esok buat duha. Bila dah seminggu buat duha, sampai kami katakan, maknanya kami anggap ni baginda dia tak akan pernah putus ataupun tak akan pernah berhenti daripada ataupun sentiasa terus-menerus buat solat duha. Kita tengok esoknya Rasulullah tak buat solat duha. Lepas tu bila Rasulullah tak buat solat duha, tak buat sampai kami menyangka Rasulullah ni dah tak akan buat solat duha. Akhirnya Rasulullah SAW buat solat duha lagi. Buat solat duha semula. Sama dengan puasa. Nabi puasa hari ni puasa. Esok puasa. Hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis puasa. Sampai kami katakan ni Rasulullah ni akan sentiasa puasa. Esok ni Rasul tak puasa. Macam tu juga Rasul tak puasa. Sampai akhirnya para sahabat anggap ni Rasulullah ni dah tak akan puasa dah. Tengok esok ni Nabi puasa. Ni untuk menunjukkan itu ibadahnya luas. Ibadah luas, Rasulullah tak menetapkan mana-mana hari untuk berpuasa. Nanti kita akan tengok hadis-hadis setelahnya. Macam tu juga solat. Bakunta la tasha'u antarahu minal laili musallian illa ra'aitahu musallian wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Jadi bila nak kata Rasulullah ni tahajudnya pada pukul 3 je. Kadang-kadang pukul 3 pun Nabi tidur. Kalau nak kata lepas tu pukul 12 Nabi tahajud. Kalau nak kata Nabi ni solat malam pukul 12 je, kadang bila kita tengok pukul 12 pun Nabi tidur. Para sahabat tengok pukul 12 pun Nabi tidur. Jadi Nabi SAW tidak menetapkan satu hari yang khusus ataupun satu waktu yang khusus untuk solat ataupun hari yang khusus untuk puasa. Ni untuk terangkan bila-bila nak buat. Kalau contoh saya Isbahan nak buat solat malam pukul 3 dah kelas. Kalau yang lain Izzat nak buat pada pukul 4 dah buat pukul 4, tak ada masalah. Ni untuk Nabi bila terangkan tentang hukum. Jadi Nabi tak nak tengah waktu. Tapi bagi kita sendiri, eloknya kita ada hizib ataupun wirid ataupun amal-amal infiradi ikut jadual waktu. Nabi tak khususkan. Nabi memang tak khususkan. Tapi kita kalau macam tu, akhirnya tak beramal. Oh tak apalah, nantilah pukul 3. Oh tak apalah, nantilah pukul 12. Oh tak apalah, nantilah pukul 1. Oh tak apalah, esoklah puasa. Bila dah esok, tak apalah, esoklah puasa. Bila dah esok, tak apalah, esoklah puasa. Akhirnya tak puasa. Tapi kalau contoh kita takkan, setiap ayamul baid puasa. Setiap ayamul baid kita puasa.
Akhirnya tu jadi amalan rutin yang kita boleh istiqamah. Okey, sambung. بإذن Ustaz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Mahmud ibn Wailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Okey, sambung Daripada lagi. Sayyidina Okey. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sehingga kami menyangkakan baginda memang tidak ingin berbuka darinya, dan baginda tidak berpuasa sehingga kami menyangkakan baginda memang tidak ingin berpuasa. Sejak baginda tinggal di Madinah, Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa penuh dalam sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Okey, hadis sama. Sambung lagi. Bismillah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibni Abil Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Qala Abu Isa hadha isnadun sahihun wa hakaza qala an Abi Salamah an Ummi Salamah wa rawa hadha al-hadis ghairu wahidin an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutamalu an yakuna Abu Salamah ibnu Abdul Rahman qad rawa al-haditha an Aisyah wa Ummi Salamah jami'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Ikut secara zahir hadis, nampak macam kontra. Kalau hadis yang sebelum ni kita jumpa, Nabi SAW tak pernah berpuasa satu bulan pun secara penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi apa yang makna dengan illa Sya'ban wa Ramadan? Aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Makna puasa Sya'ban ni bukan puasa penuh, tapi makna aktsarah ataupun ghalibahu, maknanya kebanyakan hari di bulan Sya'ban itu Nabi SAW berpuasa. Mungkin tinggal 1 hari, 2 hari Nabi SAW tak berpuasa. Okey, sambung. Lagi. قال حدثنا حنان قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada jumlah puasanya kerana Allah pada bulan Sya'ban. Baginda berpuasa pada sebahagian besar hari dalam bulan Sya'ban dengan berbaki sedikit hari ketika baginda tidak berpuasa. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa penuh dalam bulan Sya'ban. Pernah puasa penuh. Mungkin boleh jadi ini adalah sebelum fardunya bulan Ramadan. Amara Rasulullah SAW yasumu fi syahrin akthara min siyamihi lillah fi Sya'ban kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Jadi Al-Imam Barakfuri mensyarahkan, yang kita peliknya kan ada hadis Nabi SAW sabdakan syahrul sayyidu syuhur Ramadan. Kemudian hadisnya Allahumma salli ala Muhammad, penghujungnya Syahrullahil Muharram, khairu syuhur ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, sebaik-baik khairu siyamil Ramadan, tak bukan, sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Jadi ada 4. Dan Sya'ban ni tak termasuk daripada bulan haram. Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah dengan Rejab.
Jadi ada beberapa ulama kenapa amalkan 3 bulan berturut-turut puasa. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab tu sebab memang bulan Muharram. Jadi afdal ataupun baik untuk berpuasa. Setelah Ramadan, eloknya berpuasa bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah dengan Rejab. Jadi ulama dulu berpuasa 3 bulan. Kenapa bulan puasa bulan Rejab tu berpuasa? Sebab memang bulan Muharram, bulan tempat yang diharamkan. Yang kedua, ulama puasa pada Syaban. Ni mengikut hadis-hadis yang kita jumpa ni. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut. Mana berturut-turut tu boleh jadi kebanyakan lah. Kebanyakan 3 bulan adalah berpuasa. Mungkin sehari sebelum Ramadan tetap berpuasa. Lepas tu, bila kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi ni sentiasa berpuasa bulan Syaban. Ni kalau secara zahir, seakan-akan kontra dengan hadis eloknya berpuasa bulan Syahrullahil Muharram dan Syaban tu tak termasuk. Jadi Imam Mubarakfuri katakan, boleh jadi hadis-hadis tentang puasa Syaban ini adalah sebelum Nabi SAW tahu tentang kelebihan Syahrullahil Muharram. Sebelum Nabi tahu tentang kelebihan Syahrullahil Muharram adalah setelah daripada bulan Ramadan yang terbaik. Nabi SAW ni sentiasa berpuasa pada bulan Syaban. Okay, lagi? Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن ذر بن حبيش عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan Nabi berpuasa pada permulaan bulan 3 hari pada setiap bulan dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat jarang meninggalkan puasa pada hari Jumaat, yakni sekiranya hari Jumaat termasuk 3 hari permulaan bulan tersebut. Lagi Ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddathana Abu Hafsin Amr bin Ali qala haddathana Abdullah bin Daud an Thawri bin Zaidid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taharra shawm al-ithnain wal khamis. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengharap dan menunggu untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Okay. Yang admin ni cuba ke atas sikit. Ke atas sikit nak tengok terjemahan ni. Okey dah. Nabi berpuasa pada permulaan bulan. Okey betul. Pada permulaan. Jadi Ghurrah ni maknanya awail. Sebahagian guru ni mensyarah Ghurrah maknanya bulan purnama. Maknanya ataupun bahasa kita yang kita selalu dengar tu Ayyamil Bid. Ayyamil Bid. Ada 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bukan bulan kalender Januari, Februari bukan. Tapi kalau ikut syarah makna Ghurrah ni adalah maknanya awail. Nabi SAW ni berpuasa pada permulaan bulan 3 hari. Riwayat lain pada pertengahan bulan 3 hari. Riwayat lain pada hujung bulan 3 hari. Jadi memang Nabi SAW ni meluaskan konteks hari bila untuk berpuasa. Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Qallama baginda sangat jarang meninggalkan puasa pada hari malam. Qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Jadi ikut mazhab Syafi'iyah, makruh berpuasa pada hari Jumaat. Makruh berpuasa pada hari Jumaat. Tapi ni maknanya apa? Jadi kalau macam mana mazhab Syafi'i nak jawab tentang puasa ni, tentang hadis ni? Nabi SAW ni selalu berpuasa pada hari Jumaat. Jadi ulama Syafi'iyah katakan, ni maknanya bukan Nabi SAW berpuasa, tapi Nabi SAW ni jarang makan sampai setelah solat Jumaat. Jadi dari pagi, daripada subuh tu
sampai ke solat Jumaat Nabi tak makan. Lepas solat Jumaat baru Nabi makan. Ini maknanya Nabi berpuasa. Puasa maknanya sebelum daripada solat Jumaat. Sebab apa? Kita jumpa banyak hadis larangan untuk berpuasa pada hanya hari Jumaat. Dan boleh juga kita kaitkan apa makna hadis ni. Sedangkan berpuasa hari Jumaat tu makruh. Untuk hilangkan kemakruhan, ini kena berpuasa hari Jumaat tu dengan hari sebelum ataupun hari 11. Kalau hari Khamis dengan Jumaat, ataupun nak puasa Jumaat dengan Sabtu. Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Ataupun puasa-puasa yang infiradi. Contoh puasa qada. Boleh tak makruh kalau puasa hari Jumaat saja, tak perlu berpuasa hari Sabtu. Ataupun contoh puasa nisfu Syaban. Nisfu Syaban pula bertepatan dengan hari Jumaat. Ni tak perlu untuk puasa sebelum atau setelahnya. Ataupun contoh puasa Asyura. Ataupun puasa Tasu'a. Ataupun puasa Arafah. Puasa Arafah memang betulan dengan hari Jumaat. Jadi adakah makruh untuk puasa hari Jumaat je? Tak. Makruh tu dah hilang. Yang makruh puasa hari Jumaat kerana puasanya memang kerana hari Jumaat. Itu memang makruh. Tapi tetap mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki kata elok puasa hari Jumaat sahaja. Ni pun hasan. Ni pun okey je, tak ada masalah. Bagus. Ni menurut mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i kata makruh. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Daripada Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, seluruh amalan perbuatan akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin dan Khamis, maka aku menginginkan amal perbuatanku diperlihatkan ketika aku sedang berpuasa. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan an Mansur an Khaisam an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Dari Sayyidina Aisyah menyatakan pada bulan tertentu Nabi SAW pernah berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin, sedangkan pada bulan yang lain baginda berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okey. Hadis yang sebelumnya. Kerana Nabi SAW yataharra saumal ithnain wal khamis. Nabi pun SAW sentiasa mempuasa pada hari Isnin Khamis. Alasannya Imam Tirmizi datangkan lagi satu hadis setelah tu. Tu'radul amalu yawmal ithnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana sha'im. Dibentangkan amalan-amalan pada hari Isnin dan Khamis. Ni adalah secara mingguan. Jadi untuk report card daripada malaikat, ini ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per tahun. Jadi mana dibentangkan amalan ataupun nota-nota buku-buku amalan kita dinaikkan ke langit. Ini bukan pada hari Isnin dan Khamis je. Ini adalah per minggu. Kalau per minggu Isnin Khamis, malaikat akan bawa catatan kebaikan dan keburukan kita, amalan-amalan kita tu ke langit pada Isnin Khamis setiap minggu. Jadi kalau per hari, kalau mengikut hadis Sahih Bukhari, ni pada waktu subuh dan pada waktu asar. Pada waktu subuh dan pada waktu asar. Time tu juga malaikat akan bertukar shift. Yang jaga waktu malam, yang jaga amalan dan waktu malam tu akan bawa naik atas pada waktu subuh. Dan orang yang malaikat yang jaga waktu siang tu akan naik ke langit pada waktu asar. Ini per hari. Per hari macam tu. Per tahun pun ada. Per tahun pada setiap nisfu Syaban. Sebagian ulama lagi ada sebutkan satu lagi hari. Ada yang kata nisfu Syaban, ada yang kata selain itu. Ini per tahun. Jadi amalan per tahun akan dibawa ke langit tu pada hari nisfu Syaban. Okey, sambung. Okey. Ya. Kana Rasulullah SAW yasumu minasyari as-sabta wal ahada wal ithnain wa minasyahri al-akhiri ats-tsulatsa wal arba'a wal khamisa. Rasulullah SAW berpuasa pada tiap bulan, hanya terkadang je, Sabtu, Ahad, Isnin. Dan pada bulan yang lain, Selasa, Rabu dan Khamis. Kenapa Nabi SAW ni selalu sangat untuk berpuasa 3 hari? Jadi,
satu amalan Allah akan ganjarkan dengan 10 kebaikan. Maksudnya Allah akan lipat kali gandakan 10 kali. Jadi kalau satu hari seakan-akan 10 hari. Satu hari seakan-akan Allah balas tu macam 10 hari. Jadi kalau 3 hari, 30 hari. Jadi dalam satu bulan ada 30 hari. Itu yang Nabi SAW berpuasa 3 hari. Ini untuk mencakupi satu bulan. Untuk 30 hari terus. Bila kita tengok banyak hadis yang Nabi SAW berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Dan kita tengok macam mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Awsani khalili. Awsani khalili bitalas. Mewasiatkan oleh kasihku. Maksudnya Nabi SAW dengan 3 perkara. Itu salah satunya siyami salasati ayyam. Berpuasa 3 hari min kulli syahrin. Daripada tiap bulan. Tiap bulan. Jadi pentinglah kalau tak dapat yang dekat An-Nur. Yang dekat An-Nur ni dengan ni semua yang baca dekat An-Nur. Isnin Khamis. Kalau tak dapat Isnin Khamis 2, 4, 6, 8 hari. Kalau tak dapat 8 hari pun dapat 3 hari pun dah sesuai. 3 hari tu pun dah sesuai. Itu yang Ustaz Fuad sangat tekankan tu kalau di Mahad Nur untuk puasa. Memang ahwal seorang pelajar, seorang tulab itu berpuasa. Kita tengok hadis Nabi SAW macam mana. Bila kita baca Syama'il mungkin dah lepas tentang makan Rasulullah tu 3 hari itu baru sekali makan. Dalam 3 hari tu baru 1 kali asap yang keluar daripada rumah. Macam tu juga dalam 2 hari hadis lain dalam 2 hari baru Nabi SAW dapat makan. Dan Nabi pun tak dapat makan makanan yang roti yang cantik. Nabi bila makan tu roti yang bercampur dengan dia punya hampas-hampasan dia. Bila kita tengok kesusahan Nabi SAW. Jadi sepatutnya bagi kita yang berjalan pada jalan untuk menjadi warathatul anbiya, pewaris Nabi. Jadi paling minimum kalau tak dapat 2, paling minimum 3 hari lah. Ini yang di An-Nur, insyaAllah lah. Banyak sangat Imam Tirmizi datangkan nak puasa 3 hari, puasa 3 hari itu maknanya apa tu? Untuk mendengar dan membaca saja, itu bukan. Itu maknanya memang kita bila dah banyak kali dah sampai Nabi sendiri dah puasa hari ni. Jadi Isnin Nabi pernah puasa, Selasa Nabi pernah puasa, Rabu pernah puasa, Khamis pernah puasa, Jumaat puasa. Maknanya Nabi dah banyak bagi keringanan. Keringanan yang macam mana yang kita nak lagi tu macam mana tu? Banyak sangat keringanan. Awal bulan Nabi puasa, pertengahan bulan Nabi puasa, Isnin Khamis Nabi puasa, hujung bulan Nabi puasa. Itu untuk puasa 3 bulan berturut-turut tak mampu kita. Padahal kalau kita tengok ulama-ulama dulu, itu waktu belajar ni puasanya 3 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kita tak mampu macam tu. Ada daurah, tak puasa. Tak ada daurah pun tak puasa. Jumaat, nak puasa hari Jumaat, susah tu Jumaat. Tapi Nabi dah banyak bagi keringanan tu, maknanya apa? Kita nak keringanan macam mana lagi? Jadi minimum lah kita jadikan tu amalan harian. Amalan bulanan tu, amalan bulanan. InsyaAllah. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abu Mus'ab al-Madini an Malik bin Anas an Abi Nadir an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi shahrin akthara min siyamihi fi Sya'ban. Sayyidina Aisyah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada suatu bulan lebih banyak jumlah puasanya pada bulan Sya'ban. Okey lagi. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. Sayyidina Yazid Ar-Rish radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Sayyidina Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah Nabi SAW berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, ya, aku bertanya lagi, pada bahagian manakah daripada bulan tersebut Nabi SAW berpuasa? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Nabi SAW tidak pernah mengira atau mempedulikan pada bahagian manakah dalam bulan tersebut Nabi berpuasa. Tak pernah pedulikan pun. Mana-mana hari nak puasa, puasa. Dalam 3 hari. 3 hari pada tiap bulan. InsyaAllah dapat amal ni, Masya Allah luar biasa ni. Lagi-lagi pada waktu kita punya suasana ataupun keliling kita. Keliling kita ni orang yang tak berpuasa. Orang yang tak berpuasa. Jadi apa? Ni memang bahasa Abi tu melawan arus. Kita kena ada prinsip. Prinsip kita. Kena jadi orang yang berpegang pada prinsip. Kena jadi orang yang melawan arus. Jadi bukan orang kata A, orang kata B, orang kata C. Tak apalah, makanlah, ni ada Maggi. Akhirnya makan. Itu kalau kita dapat mampu berpuasa, lagi-lagi pada keadaan keliling yang tak membantu ataupun menyusahkan kita untuk berpuasa, itu luar biasa tu. Itu anugerah yang Allah bagi tu lagi besar. Beza, contoh kalau dekat mahat-mahat, antara kalau dalam ni yang pernah masuk madrasah, itu untuk pakai jubah ataupun pakai serban ataupun pakai kopiah dalam mahat itu biasa. Biasa macam mana? Sebab dalam tu pun semua orang pakai kopiah tu. Itu pun tak ada yang tak pakai kopiah masalahnya. Itu untuk biasa untuk buat qobliyah, ba'diyah, amalkan zikir, solat jemaah, solat pertama. Sebab tu benda-benda yang membantu. Benda-benda yang membantu. Tapi yang susahnya bila keadaan tak macam tu. Jadi situasinya melawan arus. Orang-orang lain tak berpuasa, kita puasa. Orang-orang lain tak amalkan sunnah, kita amalkan sunnah. Itu anugerah yang Allah bagi tu luar biasa. Jadi kena ada jiwa yang macam tu. Contoh kalau ada 100 ekor kuda, 100 ekor kuda hitam. Satu je kuda putih. Antara 100 kuda hitam, satu je ada kuda putih. Mana yang agak-agak kita ingat? Yang kuda putih tu. Antara satu tu yang ingat yang kuda putih tu. Kalau ada orang kulit hitam daripada seorang kulit putih, kita ingat yang tu. Kalau nak terbalik kamu sama, jadi bukan hitam tu teruk. Kalau semua kulit putih, daripada seorang hitam. Kita makin, mata kita lebih menangkap yang hitam tu. Yang berkulit hitam, tapi tak ada keistimewaan, hitam putih tak ada. Yang nak ceritakan ni, kalau semua orang, semua jenis sama, tiba-tiba ada satu yang lain. Kita pun lebih memerhatikan orang yang lain tu. Macam tu juga Allah. Macam tu juga Allah. Kalau dekat mahat, ataupun dekat sekolah, ataupun dekat universiti, tempat kerja, semua orang beramalnya amalan sama. Amalan sama, solat dia solat, kalau dia belajar. Tapi ada seorang dia buat lebih. Dalam zikir memang ada zikir jemaah, tapi dia ada zikir sendiri. Itu macam mana pandangan Allah tu macam mana? Itu luar biasa. Pandangan Allah terhadap orang macam ni tu lagi luar biasa. Anugerah Allah yang Allah nak bagikan tu lagi luar biasa tu. Jadi kena ada jiwa macam ni. Jadi tak perlu untuk sangat-sangat merai redha orang tu. Royatun la tudrak, Imam Syafi'i kata tu. Tu apa? Cita-cita yang tak akan tercapai. Royatun la tudrak. Orang tu datang dan pergi, kalau orang-orang tu datang dan pergi. Boleh jadi kawan sekolah rendah kita rapat. Bila masuk kat sekolah menengah, walaupun sekolah yang sama, dah tak rapat dah. Dia akan jumpa orang-orang yang lebih kenal dengan dia, akhirnya dia dapat dua orang tu. Ya, kita pun takkan mampu duduk dengan best friend kita. Itu selama-lamanya kita takkan mampu. Jadi orang memang kalau kita yang sama kita hidup ni, memang orang datang dan pergi. Yang datang, yang pergi-pergi macam tu. Jadi apa yang datang tak pergi-pergi, itu Allah, memang Allah tu. Jadi kena ada jiwa macam tu. Lagi-lagi jiwa sebagai orang yang memang betul-betul nak berjalan atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Jadi awal-awal jiwa tak mampu, tak ada jiwa yang boleh melawan arus. Wah, itu kita takkan mampu untuk jadi pewaris Nabi, takkan mampu. Untuk dakwah kepada orang, menyebarkan sayap agama, membantu Nabi, membantu agama Nabi itu takkan ada bagi orang yang selalu ikut arus, takkan ada. Jadi lalang, tiup ke kanan-kanan, tiup ke kiri-kiri. Jadi menteri-menteri itu eloknya macam tu, menteri-menteri. Lompat-lompat. Okey, sambung. Lagi? قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء
faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan pada hari Ashura kaum Quraisy berpuasa di zaman jahiliah. Rasulullah SAW turut berpuasa pada hari yang sama. Ketika baginda tiba di Madinah, baginda tetap berpuasa hari Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Tetapi setelah puasa Ramadan diwajibkan, maka hanya puasa Ramadan yang diwajibkan. Puasa Ashura ditinggalkan. Siapa yang mahu ia boleh berpuasa, siapa yang mahu ia boleh meninggalkannya. Yang biasa kita dengar hadis bukan Quraisy, yang kita biasa dengar ni adalah bila Nabi SAW tengok orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah puasa, Nabi SAW pun tanya, kamu puasa ni sebab apa? Oh, ini adalah hari Yauman anjallahu fihi Musa alaihissalam. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Iaitu yang kita yang biasa dengar. Rupanya ada hadis juga. Nabi SAW ni berpuasa. Itu bila tengok orang-orang Quraisy berpuasa. Jadi Quraisy tu siapa? Quraisy tu adalah kalau dalam nasab Nabi Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abdillah, Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan alaihissalam. Ini adalah keturunan Nabi. Jadi pesanan daripada Maulana Abdullah Amir waktu buat daurah di Andul. Itu bagusnya untuk kita hafal nasab Nabi SAW paling minimum sampai Adnan. Sebab Adnan ni yang sepakat. Yang ulama sepakat nasab Nabi itu sampai Adnan. Atas baru ada khilaf. Tapi Maulana Abdullah Amir sendiri hafal sampai Nabi Adam. Maulana Abdullah Amir itu masya-Allah. Tapi Maulana kata elok bagi kita umat Nabi yang sayangkan Nabi. Ni hafalnya sampai ke Adnan. Untuk tahadduts bin Ibah, pelajar-pelajar di sini dalam berapa 40 orang. Tu semua dah hafal kecuali dalam 10 orang je. Jadi memang tiap malam ni baca Syama'il. Untuk kan biasa baca Hayatus Sahabah. Tapi Rabiul Awal ni kita buka kitab Syama'il. Sebelum tu nasab dulu. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Pada selawat. Ini tak sedap lah suara. Tapi pelajar sini yang umur 10 tahun, 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun, yang kecil-kecil pun sampai umur dah berapa, yang paling tinggi sini 20-24 tahun. Itu semua hafal. Maknanya memang boleh hafal benda tu. Jadi anak tentang dengan Anur. Anak cabar belajar Anur ni. Itu hafal nasab, terutama tafakuh. Malu kita tak hafal. Jadi bukan untuk belajar je. Kita memang wajibkan dirilah untuk kenal Nabi ni. Tu menyebut nasab orang-orang soleh. Menyebut nasab orang-orang soleh. Tak ada satu pun daripada keturunan Nabi SAW tu yang hasilnya daripada zina. Itu tak ada. Dia semua hasil daripada pernikahan yang sah. Tu tak ada satu pun daripada zina tu tak ada. Ini memang kita boleh hafal. Quraisy kembali. Quraisy ni adalah keturunan Fihr bin Malik. Itu bawah tu semua panggil Quraisy. Ada sebagian pendapat yang kedua Kinanah. Quraisy tu adalah Kinanah. Jadi hadis ni berbeza dengan hadis yang kita selalu dengar. Nabi SAW bila tengok Quraisy puasa, kenapa Quraisy berpuasa pada hari Ashura? Kalau kita dalam kitab Jamul Wasail ni syarah dari Syama'il katakan. Jadi kalau dulu orang-orang Arab Quraisy kalau ada buat sesuatu dosa, ini mereka akan bila nak kafarah nanti cara-cara orang jahiliah dulu untuk hilangkan dosa tu apa? Untuk hilangkan dosa tu berpuasa. Untuk hilangkan berpuasa tu puasa pada hari Ashura. Ni amalan-amalan Quraisy sebelum masuk Islam ni. Sebelum Islam ni amalan ni. Dia mencengkam di jiwa. Tu walaupun bahasa jahiliah tu tapi pelik. Walaupun bahasa jahiliah tapi sensitif hati tu masya-Allah. Buat dosa macam banyak juga buat dosa. Tapi kembali pada Tuhan tu ada. Ia berpuasa pada hari Ashura. Sama macam
amalan tawaf tu ada dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang jahiliyah ni tawaf, ada satu orang jahiliyah, Arab jahiliyah ni tawaf dalam keadaan berbogel. Berbogel tawaf. Kenapa berbogel? Sebab semua baju yang dia pakai, semua kain yang dia ada, semua seluar yang dia ada, ini dia pernah buat dosa dengan baju tu. Baju ni aku pernah buat dosa ni. Seluar ni aku pernah buat dosa ni. Akhirnya bila dia tengok antara semua pakaian dia, tak ada satu pun yang dia tak pernah buat dosa dengan baju tu. Semua pernah buat dosa. Akhirnya apa? Dia malu untuk bertawaf dalam keadaan baju ni pernah bermaksiat. Dia malu untuk bertawaf dalam keadaan pakaian ni pernah ada maksiat yang dia pakai. Akhirnya bertawaf dalam keadaan bogel. Tapi bila orang lain tengok dia marah. Yang peliknya tu, bila orang tengok, kau jangan tengok. Maksudnya dia yang tayang, kenapa tak boleh pula? Dia tak bagi orang tengok sebab dia bogel ni sebab Tuhan. Bogel ni sebab Allah. Bogel ni sebab dia nak ibadah. Dia tu, kita tak bincang tentang bogel, hukum bogel tu. Kita bincang tentang sensitif hati tu macam mana? Sensitif hati. Ada sebagian ulama, salaf-salaf, itu kalau nak pergi tandas, beza pakaian yang solat ni dengan pakai tandas. Pakai tandas baju beza, pakaian berbeza. Pakai untuk solat pun pakaian berbeza. Itu sensitif hati orang dulu tu, Masya Allah luar biasa tu. Kalau orang yang pakai pakaian untuk solat, dia tak akan bawa ke dalam tandas. Dan pakaian yang bawa ke tandas, dia tak akan bawa untuk solat. Itu sensitif hati tu luar biasa tu. Bahkan Rasulullah SAW yasumuhu. Bila orang Quraisy puasa, Nabi pun puasa. Maknanya sebelum orang Nabi tengok Yahudi Madinah ni puasa, Nabi dah puasa Ashura dulu. Dalam hadis Ashura ni yukaffiru sanatan, mengkafarah ataupun menghilangkan dosa selama setahun. Puasa Ashura. Kalau puasa Arafah ni menghilangkan dosa 2 tahun. Arafah 2 tahun, Ashura setahun. Antara hikmahnya apa? Ashura ni adalah hari untuk peringatan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Firaun. Tapi hari Arafah, maknanya kelebihan tu bernisbah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi hari Arafah nisbahnya kepada Nabi SAW. Akhirnya bila hari Arafah tetap ada fadilatnya apa? Allah akan hilangkan ataupun akan hapuskan dosa setahun sebelum ni. Tapi kalau puasa Arafah, hilangkannya puasa 2 tahun. Syuf. Ni nisbahnya kepada Nabi SAW, akhirnya Allah muliakan lagi. Dengan berpuasa pun muliakan. Itu tak masuk. Ni puasa sunat. Kita tak bahas tentang Ramadan tu lagi luar biasa tu kalau Ramadan. Khusus untuk Nabi tu kalau bulan Ramadan. Kelebihan-kelebihan yang besar banyak. Falamma qadimal Madinah tasamahu wa amara bisiyamihi. Jadi sebelum fardunya Ramadan, sebelum puasa fardu Ramadan, Nabi SAW wajibkan untuk puasa hari Ashura kepada para sahabat. Sebagian ulama kata sempat, sebagian ulama kata tak sempat. Sebab apa? Sebab masuk tahun kedua, ini dah diturunkan kewajipan ataupun kefarduan bulan Ramadan. Falamma furida Ramadan kana Ramadan wal faridah wa turika Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a taraka. Ada juga hari-hari kita sebutkan, hari Ashura, hari Taswa'. Taswa' tu sunnah sebab tak nak sama dengan Yahudi. Akhirnya Nabi SAW suruh puasa 9 dengan 10. Ashura tu 10 Muharram. 10 Muharram ya betul. Taswa' 9 Muharram. Kalau Arafah 9 Zulhijjah. Jadi kenapa puasa 9? Ini untuk tak nak sama dengan orang-orang Yahudi Madinah. Tak nak sama dengan orang Yahudi. Jadi Nabi SAW suruh puasa 9 dan 10. Ini untuk khilaf, mukhalafah, berbeza dengan kaum Yahudi. Tak macam tu dengan Arafah. Jadi memang yang bagi yang lelaki itu wajibkan pada diri. Benda tu tak wajib tapi wajibkanlah pada diri untuk berpuasa. Tu hari-hari yang mulia. Hari Arafah, hari Ashura. Macam mana dengan orang-orang perempuan? Kadang boleh puasa, alhamdulillah. Kadang tak boleh puasa. Macam mana nak dapat kelebihan untuk hilangkan dosa 2 tahun tu macam mana? Ini dengan it'am, memberi makan. Memberi makan kepada orang yang buka, dapat pahala puasanya. Jadi kalau perempuan kena pula waktu tu, waktu yang tak boleh puasa, itu jangan akhirnya santai. Wah ni luar biasa ni, ganjaran ni luar biasa ni. Hilangkan puasa setahun, hilangkan puasa 2 tahun. Itu mana nak cari lagi? Puasa yang mana nak cari lagi? Tapi akhirnya kita kalau tak boleh, tak boleh kodok. Kalau Ramadan, tak boleh puasa Ramadan, boleh kodok. Bulan-bulan lain boleh kodok. Bulan Syawal boleh.
Tapi kalau untuk puasa Asyura tak ada. Esoknya puasa apa? Esoknya dah suci. Esoknya dah suci. Akhirnya apa? Saja aku berpuasa untuk qada Asyura. Itu tak ada. Tak ada bahasanya tu. Atau untuk qada puasa Arafah. Tak ada bahasanya tu. Jadi untuk dapatkan ganjaran ni macam ni? Dengan memberi makan. Kalau Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ni puasa. Beliau puasa, bila nak buka ni, beliau pergi dekat pasar. Dia kata, wahai orang-orang, kamu bagilah aku makanan walaupun sebiji tamar ataupun setengah biji tamar. Satu biji tamar pun boleh. Jadi bukan meminta-minta. Imam Abdullah bin Mubarak ni bukan meminta-minta. Bin Mubarak ni bukan meminta-minta untuk bagi dia makanan, tak. Sebab apa? Sebab pahala puasa tu akan dapat kepada orang yang bagi. Akhirnya bila kata, sini bawa mini makanan, sikit-sikit, satu biji nasi pun boleh. Untuk apa? Untuk orang-orang tu dapat pahala puasa beliau. Ini luar biasa tu. Pemurah dengan pahala tu. Okey. Izzat baca Izzat. Izzat ni nak baca dia bagi tu. Ustaz. Saya ke Ustaz? Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Al-Qamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahussu min al-ayyami syai'a qalat kana amaluhu diyamah wa ayyakum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berpuasa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan. Siapakah di kalangan kamu mampu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu? Lagi? Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terputus Izzat. Wa indi dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi ra'at faqal man hadhihi qultu fulanahu la tanamu al-lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamalu wa kana ahabba dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku. Di sisiku ada seorang perempuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah perempuan ini? Aku berkata, si fulana. Dia suka berjaga malam, iaitu kerana beribadat. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amal ibadat yang kamu mampu lakukan. Demi Allah, Allah tidak akan jemu memberi pahala sehingga kamu sendiri yang bosan dengan ibadah yang kamu lakukan. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang dilakukan oleh tuannya secara berkekalan. Okey, lagi. Qala hadatsana Abi Hisham Muhammadun bin Yazid Rufa'i qala hadatsana Ibni Fudail anil A'mashi an Abi Salih qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha wa Umma Salamah radhiyallahu anha ayyul amal kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata madima alaihi wa in qol. Sayyidina Abu Salih radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, amal perbuatan apa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berdua menjawab, amal perbuatan yang dilakukan secara berterusan walaupun ianya sedikit. Hadis lain
ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling Allah cinta adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi 3 hadis ni yang kita bacakan. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat pentingkan dan Imam Tirmizi pun sebutkan. Ini ada hadis yang tak berkaitan dengan puasa langsung. Ayul amal kana ahabba ila Rasulillah SAW qala ma dima alaihi wa in qalla. Apa kena-mena dengan puasa ni? Maknanya Imam Tirmizi kenapa masukkan sedangkan kita bicara tentang puasa Nabi. Yang Imam Tirmizi nak tekankan lepas sebutkan tentang solat duha, lepas sebutkan tentang ibadah Nabi, tentang solat malam Nabi. Bila masuk sekarang cerita tentang puasa Nabi. Jadi Imam Tirmizi masukkan ni untuk bagi tahu solat duha ataupun puasa itu yang paling yang kena tekankan adalah istiqamah. Istiqamah pada tahap amalan. Itu baru akan dapat buah daripada amalan. Amalan daripada semua amalan ada buah-buahnya. Kadang masing-masing pengalaman tu masing-masing lah. Kadang benda-benda yang tak logik akal Allah bagi. Itu dan mana tiba-tiba ada orang datang ke apa ataupun dapat daripada mimpi ataupun tiba mudah urusan. Itu buah-buah daripada amalan tu. So, insya-Allah orang-orang dalam sini pun semua insya-Allah dapat merasakan tu. Itu datangnya bila istiqamah. Dan takkan mampu istiqamah kalau tak pernah qada amalan. Takkan mampu istiqamah. Takkan menjadi amalan tu amalan istiqamah kalau tak pernah qada amalan tu. Maksudnya apa? Untuk jadikan amalan tu istiqamah, pasti kita akan ada qada. Ni kalau contoh kalau tak buat ba'diyah ataupun qobliyah solat, pastikan malam ke waktu kita free qada. Jadi qobliyah ba'diyah tu boleh qada. Boleh qada. Nabi SAW pun pernah qada. Tentang ba'diyah zuhur ataupun qobliyah zuhur, qadanya waktu asar. Sebab ada urusan. Ataupun orang yang tertinggal hizib, dia ada hizib zikir-zikir, dia tertinggal. Buatnya waktu bila? Buatnya waktu pagi. Kalau yang malam-malam ni buat waktu pagi. Tapi ada kodok tu. Kalau malam biasa kita buat lepas subuh tapi tak sempat. Tu kita kodok waktu duha ke atau waktu lepas zuhur, lepas asar, tapi ada kodok tu. Nabi SAW pun kita dah baca. Kalau masuk majlis ni mana tak sempat, tapi anak tahu ada hadis tu dekat sebelum-sebelum ni. Ini Nabi SAW kalau tertinggal solat malam, Nabi akan qada pada waktu pagi tu. Pagi tu Nabi akan solat 12 rakaat. Kalau tertinggal malam, biasa Nabi malam buat 11 ataupun buat 13. Buat 13 rakaat. Kalau Nabi tertinggal sebab tidur, ghalabat ainahu dalam hadis. Nabi akan qada waktu siang ni. Bila duha Nabi tambahkan. Nabi tambah jadi ataupun Nabi solat qada tahajud. Qada tahajud. Boleh jadi 8 rakaat tahajud, qada tahajud dan 4 rakaat duha. Jadi ada 12 rakaat Nabi SAW solat waktu pagi tu untuk qada solat malam. Tu bila kalau tak ada qada amalan, itu takkan jadi amalan istiqamah. Okey, terakhir. Ustaz Isfahan ada you, Ustaz Isfahan? Bagi Asatizah. Ustaz Isfahan dah ada ya? Dah keluar dah. Okey, Izzat. Terakhir, Izzat. Qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Amru bin Qais annahu sami'a Asima bin Humaid qala sami'tu Auf bin Malik yaqul kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka summa tawadda'a summa qama yusalli fakumtu ma'ahu fabada'an fastaftaha al-baqarah wala yamurru bi ayatin rahmah illa waqafa fasa'ala wala yamurru bi ayati azab illa waqafa fata'awaza thumma raka'a famakatha rak'an biqadri qiyamih wa yaqulu fi ruku'i subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa sajada biqadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudihi subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa qara'a Ali Imran summa surah yaf'alu misla zalika fi kullu raka'at.
Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, suatu malam aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersiwak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersiwak, berwuduk dan berdiri untuk menunaikan solat. Maka aku pun berdiri bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mulai menunaikan solat dengan membaca surah Al-Baqarah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melewati membaca ayat tentang rahmat kecuali baginda berhenti untuk berdoa, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melewati membaca ayat tentang azab kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk berdoa memohon perlindungan. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk yang lamanya sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuatan dan kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud yang lamanya sama seperti baginda rukuk, dan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuatan dan kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ali Imran dan surah-surah yang lainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama pada setiap rakaat. Panjang tu Al-Baqarah. Berapa juz? Ini tentang Imam Tirmizi masukkan tentang sifat solat Nabi SAW. Jadi yang peliknya, kenapa tiba-tiba masuk tentang solat tu? Kan kita bicara tentang puasa. Kenapa tak masukkan dalam bab ibadah Nabi SAW? Kenapa masuknya pada sini? Jadi ulama katakan, ini menunjukkan solat-solat ni yang Nabi buat ni, ini Nabi buat ni pada waktu bulan Ramadan. Sebab yang kita bahas tu tentang puasa, tiba-tiba ada hadis dan solat. Jadi ulama katakan, kenapa Imam Tirmizi letak? Sebab Imam Tirmizi berpendapat solat yang macam ni, yang panjang dia Baqarah tu, setengah, rukuk dia pun lebih kurang macam tu, sujud pun sama macam tu, Masya Allah tu. Ini Nabi SAW buat solat ni pada waktu puasa ni, waktu tarawih tu Nabi buat macam ni, luar biasa ni. Dan bacaan lain, Subhanalladil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, ni pada rukuk. Sama juga waktu sujud, Subhanalladil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ni bacaan-bacaan yang Nabi SAW pernah sebutkan. Tapi yang memang biasanya yang Nabi sebutkan yang macam kita selalu baca tu, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi ataupun Subhana Rabbiyal Azim bihamdi. Tapi kadang-kadang Nabi ada tukar redaksi, tapi tu jarang. Ataupun tu kadang-kadang je. Wallahu a'lam. Itu saja. Jadi yang insya-Allah akan lanjut dengan orang lain. Jadi insya-Allah lah niat untuk betul-betul dapat khatam, minta kepada Allah SWT agar Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk mengkhatamkan Syama'il. Itu kekuatan hanya daripada Allah. Allah bagi masa lapang itu hanya daripada Allah. Jadi minta kepada Allah kita dapatkan khatam Syama'il Muhammadiyah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.